الآن إن شاء الله ندرس درسا جديدا الدرس السابع عشر. الدرس السابع عشر pelajaran 17 muka surat 65 صفحة 66 65 صفحة 65. Okey, ada. الدرس عنوان الدرس الاستثناء. الاستثناء. Kalau kita baca laju, kita baca al-istisna. Al-istisna. Al-istisna ini bermakna pengecualian. Pengecualian, ya. Pengecualian. Kita nak kecualikan satu perkataan. Jadi nak kecualikan, katakan orang lain buat, dia saja yang tak buat. Kecuali dia. Kecuali dia. Jadi macam mana cara nak kata kecuali dalam bahasa Arab ni? Ada beberapa perkataan yang boleh kita gunakan. Ada beberapa adat. Ada beberapa perkataan ataupun istilah dia kita panggil adatun. Adatun. Adatu al-istisna. Adatu al-istisna. Adat itu bermakna perkataan-perkataan yang kita gunakan untuk istisna. Untuk kita nak kata kecuali, ya. Jadi ada beberapa adat. Semuanya yang paling popular yang kita nak belajar di sini adalah al-istisna bi, ini boleh tambahkan ni, al-istisna'u bi illa. Al-istisna'u bi illa. Artinya kita nak mengecualikan sesuatu menggunakan perkataan illa. Jadi perkataan kita hari ini yang kita nak belajar adalah illa. Dan apakah hukum-hukum yang berkaitan dengan penggunaan illa di dalam ayat. Itu, ya. Baik. Jadi kita lihat. Nanzur ila al-jumlah al-ula. Ataupun dalam dars, hazard dars ada 3 kumpulan, ya. Ada majmu'ah alif, majmu'ah ba, wa majmu'ah jim. Jadi setiap satu ni dia mempunyai peraturan-peraturan yang dia tersendiri, ya. Baik, kita lihat dulu majmu'ah al-majmu'ah alif. Majmu'ah alif, al-jumlah al-ula, hadara at-tullabu illa taliban. Hadara at-tullabu illa taliban. Okay, ma makna al-jumlah? Hadara bermakna? Hadir. Hadir, kan? Hadir. Okay. Hadaratul-lab, siapa yang hadir? Pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar, kan? Semua pelajar, ataupun kita kata hadir, pelajar-pelajar laki-laki itu telah hadir. Tapi dalam ayat ni dia nak kata illa taliban. Illa. Kecuali talib. Ada yang tak hadir. Siapa yang tak hadir? Pelajar. Berapa orang? Seorang kot. Orang tak datang. Jadi ayat ni dia nak kata semua pelajar hadir kecuali seorang. Maksudnya seorang sajalah tak hadir. Jadi macam mana ayat dia? Dia kata hadaratul lab. Semuanya hadir kecuali seorang, illa taliban. Itu structure ayat dia. Ya. Hadaratul labu illa taliban. Jadi penggunaan illa kita di dalam ayat ni, cuba perhati, ya. Apabila ada illa, selepas perkataan illa itu, ini untuk keadaan yang pertama, ya. Selepas perkataan illa itu kita akan letakkan mansub. Kita akan jadikan dia mansub. Mansub seperti yang pelajaran sebelum ni lah, mesti baris atas, ya. Ataupun kalau musanna dengan ya, kalau jama' muannas dengan kasrah. Jadi di sini untuk yang biasa baca baris atas. Hadaratul labu illa taliban. Ya. Baik, itu yang pertama. Al-mithalu tsani, al-jumlatu tsaniyah, akaltu al-fawakiha illa al-inaba. Akaltu al-fawakih illa al-inaba. Al-maksud, akaltu, Saya makan saya makan apa ni? buah-buahan. Buah-buahan. Sayuran. Buah-buahan. Betul. Kalau sayuran, al-khadrawat. Khadrawat. Fawakih, buah-buahan. Betul. Jadi dia kata saya makan buah-buahan. Kemudian dia kata illa, melainkan, kecuali al-inab. Al-inab bermakna anggur. Jadi dia makan semua buah kecuali anggur. Anggur dia tak makan. Jadi struktur ayat dia sama seperti struktur yang di atas. Akaltul fawakih illa apa, kan? Jadi sama seperti yang di atas. Kita lihat apabila ada kalimah illa, penggunaan perkataan selepas inna tu akan dihukumkan dengan mansub. Akan dihukumkan dengan mansub. So kita kata illa al-inaba. Kita tak baca dengan illa al-inabu ataupun illa al-inab. Itu adalah untuk keadaan yang pertama.
Ayat yang pertama kita, begitu keadaan dia. Setakat ni ada soalan? Illa, maksud dah tahu. Dan penggunaan perkataan selepas illa, mansub. Tak ada. Ada ya? Boleh ya? Baik. Jadi untuk kaedah yang pertama ni, ini dulu. Penerangan detail saya akan berikan sebentar lagi. Baik. Sekarang ni cuba kita perhatikan contoh yang kedua. Majmu'ah tsaniyah. Al-majmu'ah tsaniyah, ayat dia serupa dengan ayat yang tadi. Cumanya dia ada tambahkan ma. Ma makna ma. Apa? Ma di sini bukan ma apa yang kita selalu guna maza tu, bukan. Ini ma yang lain. Ini ma yang serti dengan la. Tidak. Tidak. Betul. Ma di sini ma bermakna tidak. Jadi nak kata tidak tu ada beberapa perkataan lah. Kalau nak kata tidak, ada yang kita gunakan la. Kan? Ada semasa kita tak gunakan la, kita gunakan ma. Jadi beza yang paling ketara antara ma dengan la ni, ma itu kalau kita guna fi'il madhi. Fi'il madhin kita guna ma. Jadi di sini fi'il madhi, hadara. So ma hadara, tak datang. Ya? Kalau fi'il dia fi'il mudhari', yahduru, kita gunakan la yahduru. Itu adalah beza yang biasa lah kita gunakan, perbezaan antara la dan juga ma. Jadi dalam ayat ni dia ada ma. Ayat yang kedua pun ada ma. Jadi bila ada ma, ataupun mungkin dalam ayat yang lain kita jumpa la, bila ada ma, tengok keadaan dia. Apa yang berlaku kepada ayat. Jadi ayat dia masih lagi sama dengan ayat yang tadi. Ma hadara. Kalau tadi hadara datang, sekarang ni tak datang. Tidak datang, Abdullah, pelajar-pelajar tidak datang melainkan taliban. Artinya yang datang berapa orang? Seorang saja kan, taliban. Ma hadaratullah, semua tak datang melainkan seorang. Kalau kita lihat dalam ayat yang ba ni, majmu'ah ba, untuk perkataan selepas illa diberi dua pilihan. Boleh kita kata ma hadaratullah illa taliban, sama dengan yang contoh yang pertama tadi, kita bariskan atas kerana apa? Kerana ada illa. Ya, itu sama dengan majmu'ah ula. Ataupun kita ada pilihan yang kedua, kita bariskan dia dengan baris yang lain. Dalam kes ni adalah baris dhammah. Baris dhammah. Jadi untuk yang pertama ni tak ada masalah kan? Kerana dia sama seperti yang awal tadilah. Yang masalah sekarang ni ataupun yang kita nak tahu, kenapa kita ada pilihan yang kedua untuk dibaris dengan dhammah. Okey. Jawapan dia, okey. Dalam ayat yang kedua ni ataupun kumpulan yang kedua ni, dia berbeza kerana ada ma tadi ya. Ni take note ni, ada ma. Bila ada ma, boleh ada pilihan untuk kita baca dengan mansub sama dengan yang pertama, ataupun boleh ada pilihan untuk kita baca dengan baris ataupun dengan bentuk mengikut perkataan ini. Yang tak datang siapa? Pelajar. Yang datang siapa? Seorang kan. Jadi seolah-olah kita ikutkan hukum untuk perkataan talib ini dengan perkataan yang sebelum tadi. Ya. Jadi andaikanlah kita ambil balik ayat dia. Hadara, kita letakkan perkataan talib di sini. Ganti kepada perkataan tulab. Apakah baris yang perlu kita baca? Ma hadara talib. Contoh kita katakan. Ma hadara talib. Itu nak baca apa? Talibun, taliban ataupun talibin? Talibun. Talibun. Kenapa kita baca talibun? Kenapa tak baca taliban? Kalau kita lihat di sini ada fi'il. Hadara fi'il kan. Lepas fi'il ada fa'il. Jadi berdasarkan pelajaran yang dulu-dulu, fa'il tu hukum dia adalah ni apa ni? Mansub ke marfu' ke majrur? Majrur. Majrur. Marfu'. Marfu', betul. Ya, berdasarkan pelajaran yang dulu, fa'il adalah marfu'. Jadi kita ikutkan dengan perkataan tulab. Seolah-olah dia ni berada di sini, maka dia baris marfu'. Jadi sebab itulah kita ada pilihan yang kedua untuk baca dengan baris marfu'. Baca dengan tanda marfu'. So kita kata ma hadaratul labu illa taliban, mengikut kaedah yang pertama, ataupun ma hadaratul labu illa talibun, mengikut dia kembali kepada
yang di atas ni. Siapa yang tak termasuk dalam kumpulan itu, yang dikecualikan. Baik. Itu adalah alasan kenapa perkataan itu dibaca dengan talibun dan juga taliban. Kita lihat contoh yang kedua. Al-jumlatu tsaniyah sama seperti jumlah yang majmu'ah alif tadi. Ma akaltul fawakiha illa al-inaba. Cuma bezanya ada tambahan ma. Ma akaltul fawakih. Kalau tadi akal tu saya makan. Yang ni saya tak makan. Saya tak makan buah-buahan melainkan anggur. Jadi kita lihat dahulu apakah hukum perkataan selepas inab. Seandainya kita menggunakan kaedah yang pertama tadi, kita akan baca dia dengan baris mansub lah ya, dengan tanda mansub iaitu baris atas. Sama seperti majmu'ah ula. Okey, jadi di sini tak ada masalah. Kita ikut kaedah yang sebelum tadi. Baik, katakanlah kita nak gunakan kaedah yang kedua, iaitu kita gantikan dia. Kita gantikan perkataan yang di atas tu dengan perkataan di bawah. Jadi untuk ayat ni mana perkataan yang kita nak gantikan? Yang mana yang kita makan, yang mana yang kita tak makan. Dua perkataan tu. Fawakih lah ya. So kita akan gantikan inab itu dengan fawakih. Kalau yang saya tak makan fawakih, yang saya makan inab. So kita bawa perkataan inab itu ke atas. Jadi katalah kita bawa perkataan inab di atas. Apakah baris yang perlu kita baca? Ma'akaltun inabu, inaba ataupun inabi? Inaba. Kenapa inaba? Betul, jawapan dia inaba. Tapi kenapa kita baca inaba? Jadi kena lihat daripada depan, daripada fi'il itu. Fi'il dia ada, saya makan. Makan apa? Makan inab. Jadi ini apa ni? Dalam nahwu dipanggil apa? Mansub. Mansub, betul. Tapi kenapa dia mansub? Tak tahu. Kenapa dia mansub? Kalau yang di atas dia marfu kerana dia fa'il. Fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Di sini ada fi'il, fa'il dia tu, ana. Ni apa dia kita panggil? Pun dalam pelajaran yang pernah belajar dahulu. Biasa ada fi'il, ada fa'il, mesti ada Maf'ul bih. maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih lah ni. Jadi al-inab maf'ulun bih. Jadi apabila perkataan itu maf'ul bih, maka hukum dia mestilah mansub. Kerana itulah dibaca al-inabah. Jadi dalam keadaan ini ataupun dalam untuk ayat yang kedua ni, kedua-dua keadaan akan menjadikan perkataan itu mansub inabah kan. Maka ketika itu tak adalah pilihan yang kedua. Kerana kalau kita guna kaedah yang pertama pun dibaca al-inabah, guna kaedah yang kedua pun serupa juga kita akan baca dengan al-inabah. Ya, jadi pada dasarnya kedua-dua ayat ni hukum dia sama lah, ada dua hukum. Tapi bila kita lihat kenapa baris dia tak sama, jadi dia huraian dia berbeza. Huraian dia berbeza-beza. Okey, itu dulu. Ada soalan tak untuk majmu'ah tsaniyah? Majmu'ah ula dengan majmu'ah tsaniyah. Tak ada. Boleh ya? Baik. Okey. Jadi beza dia apa tadi? Majmu'ah ula tak ada ma. Majmu'ah tsaniyah bila ada ma. Bila ada ma saja, inilah kaedah dia. Ada dua. Tak ada ma, satu saja bentuk. Baik. Sekarang kita nak lihat majmu'ah jim. Majmu'ah tsalitsah. Majmu'ah tsalitsah sama dengan majmu'ah ula, sama dengan majmu'ah tsaniyah dari segi makna ataupun dari segi ayat, bentuk ayat dia. Tetapi beza dia apa? Majmu'ah tsalitsah ada ma sama seperti majmu'ah ba, tetapi tidak ada ni. Tulab tu telah dihilangkan. Tulab itu telah dihilangkan. Artinya ayat itu belum lengkap lagi. Kalau tadi ayat dia ma hadarat tulab. Kalau kita berhenti di sini, ayat tu telah lengkap. Budak-budak tak datang, pelajar-pelajar tak hadir. Sudah difahami. Tapi ayat yang jim ni ma hadara, tidak hadir. Faham tak ayat dia? Kalau kita berhenti di situ. Tidak hadir. Maksud dia belum lengkap lagi kan? Siapa yang tak hadir? Jadi orang akan tanya-tanya, siapa tak hadir? Jadi dia tak lengkapkan ayat, dia terus letakkan illa. Ma hadara illa talibun. Tidak hadir melainkan seorang pelajar. Artinya berapa orang yang hadir? Dia seorang lah kan? Ma hadara illa talibun. Ma hadara artinya orang lain lah. Tapi perkataan orang lain itu ataupun tulab itu telah dihilangkan. Tidak disebut. Jadi apabila keadaan ayat dia begini, ma hadara, siapa? Tak disebut. Tiba-tiba ada illa.
illa, yang ni yang tidak hadir. Illa talibun, maaf, ini yang hadir. Jadi apabila keadaan dia begini, kita lihat apakah hukum perkataan yang di belakang itu. Jadi di sini dia hanya baca dengan satu bentuk, iaitu ma hadara illa talibun. Tidak lagi dibaca dengan taliban seperti di dalam majmu'ah ula, majmu'ah thaniyah. Terus saja ma hadara illa talibun. Okey. Jadi kenapa dibaca dengan talibun? Ini jawapan dia. Jawapan dia apabila ayat itu bentuk dia begini. Apabila ayat itu ada ma ataupun ada la dalam ayat yang lain, mungkin ada la, ada la, dan kemudian ayat itu tidak lengkap, tidak habis lagi. Ma hadara siapa? Tak disebut. Tiba-tiba ada illa. Okey, ketika itu perkataan yang di belakang ni dia akan berada pada tempat ini. Seolah-olah apa? Seolah-olah begini, kita padam ma, kita padam illa. Jadi yang tinggal ayatnya adalah hadara Taliban. talib. Hadara talib. Baik. Kiranya ayat itu hadara talib, apakah bacaan untuk perkataan talib? Talibun, taliban ataupun talibin? Huraian dia sama seperti tadi. Hadara fi'il dia. Siapa fa'il dia? Talib. Talib. Jadi bila fa'il, hukum dia Marfu. marfu, baca dia Di depan. Ada. marfu dari depan. Talibun. Kita baca hadara talibun. Jadi seandainya tanpa ma dan illa dibaca dengan hadara talibun, ada ma dan ada illa pun sama dibaca dengan talibun. Jadi baris di sini dia tidak lagi disebabkan illa, tapi disebabkan dia kita andaikan ma dengan illa ni tak ada. Ya, jadi baris dia akan bergantung kepada perkataan yang di hadapan. Jadi ayat dia ma hadara illa talibun, bukan lagi ma hadara illa taliban. Tetapi bila kita perkataan yang ni diwujudkan seperti dalam majmu'ah ba, perkataan itu ada, maka ketika itu adalah dua pilihan. Ya, jadi itu beza di antara ba dan juga di sini dia telah hilangkan perkataan yang awal tu, perkataan yang sebelum illa. Okey, boleh. Al-misalu tsani sama seperti misal pada ba. Ma akal tu sama, ma akal tu, tapi dia telah hilangkan kalimah fawakih. Dia tak nak sebut apa yang dia tak makan. Tiba-tiba dia cuma nak sebut yang saya makan saja. Saya tak makan kecuali al-inab. Yang depan ni dia tak nak sebut. Ma akal tu. Jadi apabila perkataan yang di depan sebelum illa itu telah dihilangkan, maka untuk perkataan inab itu hanya satu bentuk sahaja. Macam mana nak baca dia? Seperti yang kita lakukan pada contoh yang pertama, kita buangkan ma dan kita buangkan Illa. Okay. Kalau kita buangkan kedua-dua itu, apakah cara bacaan inab yang betul? Inaba. Kaltul inabah. Kenapa kita baca inabah? Sebab maf'ul bih. Maf'ulun bih, ya. Kerana ini fi'il dia, akala fi'il, tu fa'il, ini adalah maf'ulun bih. Maka maf'ulun bih dibaca dengan mansub. Jadi kerana itulah di sini pun dibaca dengan mansub. Maka baris ba di sini dia baris atas bukan kerana illa, bukan sebab illa seperti yang dalam contoh yang kedua, yang pertama tadi, tidak. Tetapi dia ba ni kerana yang ini kerana dia adalah maf'ul. Okey. Nampak tak beza di tiga-tiga ayat ni? Ya? Ya, baik. Kita lihat kaedah. Jadi sambil kita lihat kaedah, saya akan balik kepada ayat tadi untuk lebih kita ingatkan pelajaran ni. Al-qaedah al-istisna. Al-istisna ada tadi kan, pengecualian. Al-istisna, apa maksud al-istisna? Ini cuma ta'rif saja, maksud saja. Huwa ikhraju ma ba'da illa. Istisna itu adalah mengeluarkan. Kita keluarkan ma, apa yang selepas illa. Ma di sini merujuk kepada perkataan. Artinya kita keluarkan perkataan selepas illa au ihda akhawatiha, ataupun salah satu saudara-saudaranya, artinya kawan-kawan, grup perkataan lain dalam grup illa. Yang tadi saya dah sebut di awal tadi, illa itu nak kata kecuali itu dia ada beberapa perkataan adat dipanggil. Ada beberapa perkataan yang dipanggil adatul istisna. Tapi yang kita nak
nak faham dalam pelajaran ini hanyalah satu perkataan, iaitu illah. Jadi di bawah ni dia cuma nak beritahulah ada perkataan lain. Ikhraj ma ba'da illa au ihda akhawatiha, ataupun selain illah, perkataan-perkataan selain min adawatil istisna, perkataan lain daripada adawat istisna tadi, kita keluarkan dia min hukmi qablihi, dari hukum yang sebelumnya. Apa maksud dari hukum sebelumnya? Maknanya apa yang berlaku kepada perkataan sebelum tadi. Artinya apa yang berlaku kepada perkataan sebelum tadi tidak berlaku kepada perkataan yang selepas. Contohnya, yang pertama, sebelum perkataan illah adalah tulab. Apa yang berlaku kepada tulab? Tulab itu hadaru, kan, mereka hadir. Jadi perkataan selepas illah tidak berlaku. Apa yang berlaku kepada tulab tidak berlaku kepada taliban. Itu yang dia nak maksudkan. Di sini pelajar-pelajar datang, tapi taliban dia tidak hadir. Itu yang dimaksudkan mengeluarkan perkataan selepas illah dari hukum perkataan sebelumnya. Artinya berbezalah. Kita keluarkan dia, kita kecualikan dia. Itu maksud dia. Nah, jadi maksud tu yang penting kita fahamlah. Illah tu pengecualian, cukuplah ya. Baik. Yang kedua, yang seterusnya adawatul istisna. Apabila dalam pelajaran illah ni mesti ada menggunakan adawatul istisna, ataupun yang tadi saya panggil adatul istisna. Adawatul istisna, adawat ni adalah perkataan-perkataan yang kita guna untuk istisna. Hiya kalimatun, adalah perkataan-perkataan khasatun. Khasatun, yang khas, yang khusus. Perkataan-perkataan yang khusus tusta'malu fil jumlati, yang digunakan di dalam ayat. Ada perkataan-perkataan tertentu yang digunakan di dalam ayat litufida, untuk memberi maksud, ikhraja ma ba'daha min hukmi ma qablaha. Yang ini sama seperti yang saya dah terangkan di atas, iaitu mengeluarkan perkataan selepas daripada hukum yang sebelum, artinya pengecualian lah, untuk memberi maksud pengecualian. Jadi apa dia perkataan yang selain daripada illah tadi? Hiya bitahdid, maka dengan secara spesifiknya apa perkataan-perkataan tersebut? Ada di sini dia kata ada 6. Illah. Ya, dalam ayat yang lain dia akan jumpa ghaira, ghaira, selain. Samalah makna kan? Siwa pun sama makna, selain. Siwa. Khala, selain. Ada, dan satu lagi hasya. Jadi ini adalah perkataan-perkataan yang boleh digunakan untuk memberi makna illah. Tapi yang paling banyak kita akan jumpa adalah illah. Kalau ada perkataan lain, ghaira dan siwa, dua ni selalu. Khala ni jarang. Ada ni ada jumpa. Hasya ni jarang. Jadi 4 perkataan yang selalu jumpa. Illa, ghaira, siwa dan juga ada. Ya. Tetapi untuk pelajaran ni, hukum yang kita terangkan tadi hanya khusus untuk perkataan illah. Baik, ya. Itu adalah berkenaan dengan yang kita panggil sebagai adatul istisna ataupun adawat dia. Apa perkataan dia? Illah. Perkara kedua ataupun istilah kedua, ini istilah kedua yang kita kena faham dalam pelajaran ini adalah istilah dipanggil al-mustathna. Al-mustathna. Okey, apakah maksud al-mustathna? Al-mustathna tu yang adalah ismu al-mansub al-waqi' ba'da adatin min adawatil istisna. Adalah perkataan yang mansub, isim yang mansub, yang terletak. Al-waqi'u bermakna yang terletak, ataupun yang berada selepas adatil istisna, berada selepas istisna. Artinya kalau kita lihat balik ayat tadi, yang mana yang dipanggil sebagai mustasna? Perkataan yang terletak selepas illah. Maka dalam ayat ni adalah perkataan talib. Talib. Ini adalah yang dipanggil sebagai mustasna. Kalau untuk contoh yang kedua, mustasna al-inab. Al-inab. Jadi nak terjemah apa al-mustasna ni? Yang dikecualikan. Yang dikecualikan. So al-mustasna yang dikecualikan, ya, excluded kan, yang kita kecualikan daripada makna ayat tadi. Okay? Itu adalah maksud al-mustasna. Okay. Kemudian dia kata, ini tak ada apalah, ni lebih pada makna. Liyukhalifa ma qablaha fil hukum, untuk berbeza. Liyukhalif, untuk berbeza,
ma qablaha dengan perkataan sebelumnya dari segi hukum, dari segi makna. Artinya bila ada mustasna ni hukum dia berbeza lah dengan hukum perkataan sebelum tadi. Ataupun makna dia berbeza. Yang ini talib. Talib ni datang ataupun tidak. Kalau tulab mereka datang tapi talib dia tidak datang. Itu adalah yang dimaksudkan dalam huraian tadi. Apa dimaksudkan berbeza yang tak berbeza tu. Tapi tak berapa penting lah. Yang penting kita nak faham mustasna tu mana? Yang dikecualikan selepas illah. Ada tu istisna tu yang mana? Perkataan illah itu sendiri. Boleh ya? Itu adalah mustasna dan juga adat istisna. Sekarang ni kita nak pindah kepada istilah, satu lagi istilah al-mustasna minhu. Berangkai perkataan ini. Al-mustasna minhu. Yang kita kecualikan daripadanya. Artinya yang kita tak kecualikan lah. Kalau mustasna tu yang kita kecualikan, yang kita exclude daripada makna. Mustasna minhu ni yang kita includekan makna dia dalam ayat tu. Apa dia ataupun di manakah perkataan mustasna minhu? Yaqa'u qabla adawatil istisna. Dia ni berada sebelum adat istisna, sebelum illah. Jadi bila kita nak kenal yang mana mustasna minhu, sebelum illah itulah mustasna minhu. Kalau selepas illah, itulah yang kita panggil sebagai mustasna. Ya. Jadi contoh yang diberikan, al-misal, hadarat tullabu illa taliban. Jadi adat dia yang mana? Adatul istisna. Adatul istisna illa lah kan. Illa adalah adatul istisna. Jadi bila ada adatul istisna, mesti ada mustasna. Mesti ada mustasna. Siapa yang kita kecualikan? Jadi mustasna itu yang selepas ya. Jadi kita kecualikan pelajar. Jadi dikecualikan daripada siapa? Dikecualikan daripada siapa? Itulah dia mustasna minhu. Jadi dalam ayat ni dikecualikan daripada tulab kan. Maka tulab itu adalah al-mustasna minhu. Boleh? Jadi di sini untuk poin nombor 1, 2, 3 ni cuma nak beritahu kita istilah. Kerana istilah tu nanti akan membantu kita untuk memahami hukum yang saya dah terangkan tadi. Hukum yang pada atas ke baris dan baris sebagainya. Baik, kita faham ni dulu. Ada tulis istisna, perkataan illah, mustasna selepas illah, yang ni mustasna minhu yang sebelum illah. 3 istilah yang kita kena ingat dalam pelajaran mustasna ataupun istisna. Baik. Seterusnya, barulah kita nak lihat hukum. Ini huraian yang lebih detail sedikit lah daripada apa yang saya dah terangkan tadi. Maka dia kata al-mustasna bi illah. Jadi hukum dia hanya fokus kepada mustasna. Artinya perkataan selepas illah. Hukum tajuk ni tidak berkait dengan yang mustasna minhu tadi. Tidak. Tapi sebaliknya dia hanya berkait dengan mustasna, iaitu perkataan selepas illah. Lihat di sini dia kata mustasna bi illah. Artinya hukum ini hanya terpakai kepada penggunaan perkataan illah. Untuk perkataan-perkataan yang ghaira siwa tadi itu tidak gunakan hukum, itu menggunakan hukum yang lain, kaedah lain. Baik, jadi al-mustasna bi illah lahu salasatu ahkam. Dia ada 3 hukum. Dia ada 3 keadaan seperti yang kita lihat dalam kumpulan 1, 2, 3. Okey, apa dia? Keadaan yang pertama. Al-hukmul awal yajibu nasbuhu. Dia kata wajib nasab. Wajib kita nasabkan dia. An-nasbuhu bermakna mansub. Artinya hukum dia wajib mansub. Seperti yang kita lihat dalam Majmu'ah Al-Ula, dalam kumpulan pertama tadi kan. So, apakah keadaan yang menyebabkan dia wajib mansub? Itu yang kita nak kena tahu. Dia kata, perkataan ataupun keadaan yang mewajibkan dia itu wajib mansub ini. Ada 2 keadaan. Yang pertama dia kata, idza kanal kalamu musbatan. Syarat dia adalah apabila kalam. Kalam itu bermakna jumlah. Ataupun kalam makna asalnya percakapan ataupun perkataan. Tetapi di sini bermakna ayat yang dibina tadi. Syarat dia yang dia mesti musbat. Okey, apa dia musbat? Musbatan, musbat ini artinya tidak ada la. Itu istilah yang dipanggil sebagai musbat. Tiada ma dan tiada la. Musbat artinya istilah dia musbat ni apa? Dia benda tu berlaku lah, wujud lah.
Benda tu ada, benda tu berlaku. Musbat. Kita tak nafikan apa-apa. Kita tidak nafikan. Itu dipanggil sebagai musbat. Musbat. Jadi, apabila ayat itu musbat, tidak ada la, tidak ada ma, wa dzukira al-mustasna minhu. Ini syarat yang kedua. Wa dzukira al-mustasna minhu. Mustasna minhu tu disebut. Dzukira, disebut. Artinya perkataan mustasna itu wujud. Ketiga-tiga syarat tu wujud. Mustasna min, ketiga-tiga perkara ada. Mustasna minhu ada, illa ada, mustasna ada, dan ayat itu musbat. Tidak ada la, tidak ada ma, maka ketika itu tak ada bacaan lain melainkan kena mansub. Yajibun nasbuhu. Seperti dalam kumpulan yang pertama. Jadi seperti dalam kumpulan pertama tadi kita lihat ada apa? Mustasna minhu ada atau tidak? Yang mana mustasna minhu dalam ayat yang pertama tadi? Taliban mustasna. Mustasna minhu adalah kalimah tulab. Okay, jadi mustasna minhu ada. Kemudian apa syarat yang kedua dia kata tadi? Al-jumlah ataupun al-kalam musbat. Artinya ayat itu tidak ada la, tidak ada na, la tidak ada la, tidak ada ma di dalamnya. Di sini tidak ada la. Maka apabila dua keadaan itu dipenuhi, perkataan talib tidak ada pilihan lain melainkan dibaca dengan mansub lah ya. Itu adalah keadaan yang pertama, wajib mansub. Wajib dibaca dengan mansub. Al-an al-halatu thaniyah ataupun al-hukmu thaniyah. Ini keadaan yang kedua, hukum yang kedua. Hukum yang kedua, yang pertama tadi dia kata yajibu. Hukum yang kedua dia kata yajuzu. Yajuzu. Yajuzu bermakna boleh, harus. Dia kata boleh untuk kita nasabkan dia. Kalau tadi wajib, tapi sekarang ni boleh. So kita bebas nak pilih, nak nasabkan dia, mansubkan dia boleh. Ataupun itba' al-mustasna minhu. Ataupun kita ikutkan mustasna minhu fi i'rabihi. Kita ikut mustasna minhu di dalam i'rab. I'rab di sini makna hukum lah, mansub, marfu ataupun majrur. Maka diikut mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Kita lihat balik dalam majmu'ah yang kedua tadi. Ini kumpulan yang kedua. So dia kata tadi, boleh kita nak mansub, yang ni mansub, ataupun boleh kita nak ikut mustasna minhu. Mustasna minhu di dalam ayat ini adalah kalimah tulab. So kita ikut yang ni pun boleh. Jadi kalau kita ikut kalimah tulab, apa hukum tulab? Maka nak tahu hukum tulab kenalah lihat daripada awal. Hadara fi'il, maka di sini adalah fa'il. Fa'il hukum dia marfu. Jadi di sini marfu, maka talib pun hukum dia marfu. So pilihan kita yang kedua kita ikut. Di sini marfu, di sini marfu. Sekiranya di sini mansub, di sini mansub. Sekiranya di sini majrur, di sini pun mestilah majrur. Itu yang dia nak sebutkan tadi ya. Contoh yang kedua pun serupa. Kita ada pilihan yang pertama, kita bariskan mansub baris atas. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita ikutkan mustasna minhu. Dalam konteks ni, dalam ayat ni, mustasna minhu, hukum dia apa? Kena lihat daripada depan. Akaltul fawakiha. Ini maf'ul bih. Jadi mansub. Jadi di sini mansub, maka di sini pun mansub. Jadi dalam ayat yang kedua, disebabkan kedua-dua pilihan kita adalah mansub, maka kita nampak satu sajalah bentuk ya. Sebenarnya dia mengikut dua pilihan jugalah. Maaf. Okey, baik. Okey, kemudian apakah syarat dia? Kita sambung. Apakah syarat untuk kita buat dua pilihan ni? So syarat tu dia kata, kita habiskan baca, dia kata yajuzu natbuhu au itba'ul mustasna minhu fi i'rabihi, mengikut mustasna minhu pada hukum dia ala annahu badal. Ini boleh ignore sajalah. Ini satu tajuk nahwu yang lain kerana dia ni dianggap sebagai badal. Badal ni maknanya ganti. Ada satu tajuk yang lain lah badal ni. Kita tak nak bincang yang tu. Yang penting belakang ni. Idza kanal kalamu manfiyan. Apabila, syarat dia apabila perkataan itu manfiyan. Apabila perkataan itu manfi. Apa yang dimaksudkan dengan manfi? Manfi itu adalah lawan kepada kalimah musbat. Lagi sekali ya. Apabila ayat itu dalam bentuk manfi. Apa maksud manfi? Manfi itu adalah selain lawan kepada musbat. Kalau musbat tadi tidak ada ma, tidak ada la.
Bila manfi artinya di dalam ayat itu ada ma dan ataupun ada la. Ada ma ataupun ada la. Ada ma ataupun ada la. So bila ada ma, bila ada la, kita kata oh ayat tu manfi, ayat tu dinafikan. Tidak ada. Tapi kalau musbat, tak perlu ada ma, tidak ada la. Baik. Itu syarat yang pertama, aiza kanal kalamu manfiyan. Syarat yang kedua, wa zukira al-mustasna minhu. Wa zukira al-mustasna minhu. Dan mustasna minhu disebut di dalam ayat. Mustasna minhu disebut di dalam ayat. Jadi kalau kita lihat balik, contoh ba tadi, mustasna minhu ada di dalam ayat, iaitu kalimah tulab. Dan ayat itu manfi, ada ma tadi kan. Jadi bila ada manfi, ada ma dan mustasna minhu tu ada, maka itulah kita boleh ada dua pilihan. Tapi apabila ma tidak ada, satu saja pilihan yang kita ada, iaitu mansub. Ya, itu adalah untuk al-hukmu as-sani. Boleh dibaca dengan dua cara, sama ada dibaca dengan mansub ataupun dibaca mengikut mustasna minhu. Sebagaimana di majmu'ah bah. Okay, itu untuk yang hukmu as-sani. Baik, setakat ni ada soalan. Al-hukmul awal, al-hukmu as-sani. Syarat dia jelas ya. Baik. Al-an al-hukmu salis. Sekarang ni kaedah yang ketiga ataupun peraturan yang ketiga. Okey. Baik. Dia kata yu'rabu bihasbi mawqi'ihi fil jumlah. Yu'rabu merujuk kepada perkataan i'rab yang kita jumpa tadi. I'rab ini artinya hukum dia lah ya, sama ada mansub ataupun majrur ataupun marfu'. Maka yu'rabu itu di nak terjemah dia macam tak ada terjemahan dia kerana ini istilah nahwu bahasa Arab ya. Di-i'rabkan, selalu kita terjemah di-i'rab artinya dihukumkan, sama ada marfu', mansub ataupun majrur. Bagaimana hukum dia? Bihasbi mawqi'ihi fil jumlah. Mengikut, hasbi itu mengikut ataupun berpandukan kepada mawqi'. Al-mawqi' bermakna kedudukan dia. Fil jumlah, di mana kedudukan ayat itu di dalam jumlah. Ya, artinya kalau dia berada pada tempat fa'il, fa'il lah dia. Dibaca dengan marfu'. Apabila dia berada pada tempat maf'ulun bih, dibaca dengan mansub. Begitulah yang dimaksudkan dengan mengikut kedudukannya di dalam ayat. Okay? Jadi, apa sebagaimana contoh yang kita dilihatkan tadi, macam mana kita nak tahu kedudukan di dalam ayat, sebagaimana contoh yang kita dah baca, ma hadara illa talibun, maka kataan talib tidak lagi dibaca dengan mansub, tapi mengikut kedudukan. Macam mana nak tahu kedudukan di dalam ayat? Seperti yang tips yang saya dah berikan tadi, kita buangkan dulu perkataan ma ni dan kita buangkan perkataan illa. Maka ayat dia hadara talibun. So kita analisa lah ayat dia. Ini fi'il dia. Yang ini adalah fa'il. So kita dah identify. Oh ini adalah fa'il. Bila fa'il mestilah marfu' bi dhammah. Sebab itulah di sini dibaca dengan marfu' bi dhammah. Itu maksud dia berada pada kedudukan. Mengikut hukum kedudukan dia di dalam ayat. Kalau contoh nombor 2, lain pula baris dia. Kerana kedudukan dia dah berbeza. Kita buang ma, kita buang illah. Baca ayat dia. Akal tu al-inab. Apa kedudukan dia di dalam ayat? Kena analisa daripada awal. Akal tu akala fi'il, tu fa'il, maka al-inab itu adalah maf'ul bih, kan, objek yang kena makan. Jadi bila maf'ulun bih, mengikut pelajaran yang dulu, maf'ulun bih adalah mansub. Jadi bila mansub kita bariskan atas. Jadi bila letakkan semula ma dan illa ni, maka bacaannya mengikut seolah-olah ma dan illa itu tidak wujud lah ya. Tidak wujud. Itu yang dimaksudkan dengan mengikut kedudukan dia di dalam ayat. Nak baca bagaimana ya? Baik. Dan apakah syarat dia? Untuk nombor 3 ni, apakah syarat dia? Syarat dia kata idza kanal kalamu manfiyan. Itu syarat yang pertama. Ayat itu adalah ayat yang manfi. Manfi seperti yang kita sebutkan tadi, manfi bermakna ada ma dan juga ada la. So dalam ayat yang ketiga tadi ada ma kan, manfi. Syarat yang kedua, walam yuzkar al-mustasna minhu. Walam yuzkar al-mustasna minhu.
Mustasna minhu tidak disebut. Inilah yang membezakan antara ketiga ni dan yang kedua. Yang kedua tadi wazukira dan disebut. Tapi sekarang ni dan mustasna minhu tidak disebut. Jadi sekiranya mustasna minhu tidak disebutkan di dalam ayat dan ayat itu ada nafi di dalamnya, mustasna minhu tak ada, maka ketika itu perkataan ini dibaca dengan cara dengan keadaan sebagaimana dia di dalam ayat. Jadi nak tahu macam mana, buanglah ni, buanglah illah, dapatlah bacaan yang betul untuk perkataan mustasna. So itu adalah huraian dia untuk kaedah al-mustasna minhu. Okay, setakat ni ada soalan. Ni sebab dia ada 3 hukum yang berbeza, jadi tajuk ni mungkin agak complicated sikit lah kerana ada 3 hukum yang berbeza. Tapi kalau kita boleh cek betul-betul hukum yang pertama ni bagaimana, yang kedua ni bagaimana, yang ketiga bagaimana, insyaAllah tak ada masalah. Mungkin cabaran dia adalah yang ni. Cabaran dia adalah untuk nak tentukan apakah kedudukan dia di dalam ayat. Sama ada dia ni fa'il, sama ada dia ni maf'ulun bih. Itu kerana sebab kita kena gunakan balik pengetahuan kita mengenai pelajaran-pelajaran yang terdahulu lah, pelajaran fa'il ke maf'ulun bih dan sebagainya. Baik. Hal hunaka soal setakat ni? Okey, tajuk ni. Baik. Kalau tak ada soalan, okey, cuba kita lihat at-tadribat. Nah. Nanzur ila at-tadribat. At-tadribul awal. At-tadribul awal, haddid al-mustathna minhu, tentukan mana dia mustasna minhu, wa adat al-istisna, mana dia adat istisna, wal mustasna, dan mana dia mustasna. 3 yang komponen yang kita dah lihat tadi kan. Wifqal jadwalil ati, berpandukan al-jadwal, jadual berikut. Jadi di sini pilih sajalah ataupun cari saja di mana mustasna, di mana mustasna minhu. So kalau berdasarkan kepada ayat yang sebelum ni kita boleh nampak lah. Illa itu adat dia. Ini illa adat dia. Cuma dia yang mana mustasna minhu. Kita lihat ayat yang pertama. Okay. Ja'al auladu illa waladan. Okay, boleh tak dapatkan? Di manakah mustasna, di manakah mustasna minhu? Mustasna minhu al-aulad. Al-aulad, mustasna minhu al-aulad. Mustasna Waladan. al-waladan. Jadi mustasna waladan. Jadi kita mula dengan mustasna dulu lah, lebih mudah. Lepas kita nak kata yang dikecualikan apa? Waladan. Yang dikecualikan daripadanya mustasna minhu, apa dia? Al-aulad. So kita lihat daripada makna, betul ke? Ya al-auladu illa waladan. Budak-budak lelaki itu datang kecuali seorang. Ya, seorang datang. So inilah yang dikecualikan, mustasna. Dikecualikan daripada siapa? Mustasna minhu, dikecualikan daripada Allah. Ya, baik, itu adalah betul. Ini adalah mustasna, ini mustasna minhu. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa dibaca waladan? Kenapa tak baca dengan bacaan yang lain? Kita lihat balik. Ini kaedah yang mana ni? Kaedah pertama, kedua ataupun ketiga? Pertama. Yang pertama kan, kerana dia ayat dia yang pertama tidak ada la, tidak ada ma ya. Jadi bila tidak ada la, tidak ada ma, dia ni apa? Musbat kan, kita kata musbat. Dan kedua-dua mustasna dan mustasna minhu ada, maka tidak ada pilihan lain melainkan kena dibaca dengan mansub. Itu adalah hukum yang pertama, betul. Hukum yang kedua ataupun al-jumlatu tsaniyah, zurna al-muduna siyahiyata illa madinatan. Kami telah menziarahi bandar-bandar. Zurna, kami telah ziarah. Kami telah lawat. Zara, ziarah. Al-mudun Madinah, jamak kalimah Madinah, siyahiyah pelancongan. So, kami telah melawat bandar-bandar pelancongan illa madinatan, kecuali satu bandar. Kecuali satu kan. So satu Madinah, satu bandar je kita tak lawat. Jadi di manakah? Ini of course lah, this is the adat istisna. Mustasna dia adalah
yang dikecualikan Madinah. Madinah, yang dikecualikan daripada hukum. Hukum tu maknanya yang kita ziarah lah. Ini kita yang kita kecualikan daripada diziarahi. Mustasna. Mustasna minhu Al-Mudu. al-mudun. Nasi. Asiyahiyah ni ini cuma sifat adjektif. Tapi yang penting ini dia. Mudun. Mudun itu adalah yang mustasna minhu. Kita kecualikan bandar itu daripada bandar-bandar tadi ya. So, kedua-dua ni ada dan ayat ini apa? Manfi ataupun musbat? Adakah dia musbat? Adakah dia manfi? Okay, hal seorang dia jawab ni, yang lain. Yang lain minum ke? Manfi, musbat? Tak ada ma kan? Kalau tak ada ma, dia musbat lah ya. Kita panggil dia musbat. So, musbat, maka kaedah yang pertama tadi, sebab itulah dibaca dengan Madinatan. Boleh ya? Baik. Al-jumlatu thalitha. Al-jumlatu thalitha tu ma qara'a Muhammadun illa qasidatan. Muhammad tak baca. Ni tidak. Jadi bila ada ma qara'a, kita tahu ni adalah apa? Manfi ke musbat? Manfi. Ni manfi. Jadi bila manfi saja, hukum dia adalah sama ada hukum yang kedua ataupun yang ketiga. Yang kedua tadi ada pilihan, yang ketiga yang mengikut keadaan, kedudukan dia kan. So kita nak tahu adakah dia mengikut kedudukan dia ataupun kita boleh ada dua pilihan. Lihat dulu manakah mustasna, mana mustasna minhu. Muhammad tak baca melainkan satu qasidah. Qasidah lah syair kan. Mustasna qasidah. Mustasna qasidah. Kita kecualikan qasidah. Kita tak baca kecuali qasidah. This is the mustasna betul. Mana mustasna minhu? Qasidah ni dikecualikan daripada Muhammad. Tak boleh. Kalau kita kecualikan daripada Muhammad, maknanya Muhammad tak baca melainkan qasidah. Qasidah ni yang baca. Lain kan? Bukan qasidah yang baca. Maknanya Muhammad tak baca, dia tak sebut. Dia tak sebut, tak baca apa, dia tak sebut. Melainkan qasidah. Artinya yang tak baca tu tak disebut, yang dibaca sahaja yang disebut. Maka ini mustasna betul, tapi mustasna minhu tidak disebut. Tak disebut. Jadi bila tidak disebut, ini hukum yang mana? Yang kedua ataupun yang ketiga? Ini hukum yang ketiga. Jadi hukum yang ketiga, ni yang saya kata mencabar sikit. Macam mana nak tahu hukum dia? Kita buangkan ma dan buangkan illa. Baru kita boleh tentukan apa hukum dia. Qara'a Muhammad. Dan inilah maksud sebenarnya bila kita kata ma qara'a Muhammad illa qasidah. Muhammad tak baca melainkan satu qasidah. Maksud dia apa? Maksud dia Muhammad baca qasidah. Yang lain dia tak baca. Sebab itulah kita boleh buangkan dua ni. Ya. Ma qara'a Muhammad ataupun qara'a Muhammadun, Muhammad telah baca. Baca apa? Baca qasidah. So, dalam ayat ni kalimah qasidah dia berada pada tempat apa ni? Fa'il ke maf'ulun bih ke apa? Maf'ulun bih kan? Selalunya dia begitulah. Selalunya dia berada pada tempat maf'ulun bih ataupun fa'il dia dah dulu. Jadi di sini maf'ulun bih sebab itulah dia mansub baris atas. Jadi untuk ayat yang ini qasidah tu baris atas bukan sebab illa saja tapi disebabkan yang kita kata manfi dan dia ni tidak ada mustasna minhu. Setelah dibaca qasidah. Hadhihi jumlah salisa. Ustaz, adatul tu mana illa? Adat tu Yang tadi nombor 3. adat dia illa saja. Maaf ya, adat ni kan. Adat ni hanya illa saja. Ma itu tidak termasuk dalam adat dia. Ma itu tidak termasuk dalam perkataan yang apa yang kita kata istisna. Yang nak menafikan, tidak. Ini hanya untuk nak kata menafikan saja. Yang ini illa. Jangan buat ma illa lah, illa saja. Ustaz, habis tu tak payah tulis apa-apa lah dekat di mana? Mustasna minhu tu. Tak ada lah. Dia maf'ulun bih ke tak payah? Tak payah. Sebab ni dia cuma nak cari apa perkataan dia. So dalam konteks ni ada tulis istisna ada lah kan. Illa. Mustasna ada lah. Mustasna wajib ada lah. Qasidah. So mustasna minhu tak ada. Ada kan? Jadi bila tiada, itu yang kita pindah. Jadi ini nak melatih kita lah nak tengok ada tak mustasna minhu. Sebab in the end kita nak tahu hukum yang mana kita nak pakai. Nak baca dengan bagaimana ya. Al-jumlatu salita ma'adat al-muhandisatu
illa muhandisatun. Tidak, ni pun sama, manfi. Ada kembali, tidak balik. Tidak kembali. Muhandisat, jurutera-jurutera wanita itu tidak balik, melainkan seorang sahaja. Seorang yang balik. Yang lain semua tak balik. Yang seorang saja yang balik. Yang lain semua kena tahan corona. Okay. Ma'adat al-muhandisatu illa muhandisah. Di mana mustasna minhu? Adat dah tentu lalu. Maaf, mustasna dulu. Muhandis. Muhandisah lah ya. Kita kecualikan dia daripada siapa? Itulah dia mustasna minhu. Daripada muhandisat. Disat. So sekarang ni ayat dia manfi dan kedua-duanya ada. So hukum mana yang kita nak pakai? Dia manfi dan kedua-dua mustasna dan mustasna minhu ada. So hukum yang pertama, hukum yang kedua atau hukum yang ketiga? Kedua kan? Jadi di sini kita guna hukum kedua. So kalau hukum kedua, ada dua cara lah nak baca muhandisah. Cara yang pertama kita baca dengan baris atas dengan baris depan. Betul, mansub. Itu cara yang pertama. So kita boleh baca ma'adatil muhandisatu illa muhandisatan. Itu cara yang pertama. Ataupun kalau tak nak baca cara pertama, kita baca cara yang kedua iaitu mengikut kedudukan di dalam ayat. Ataupun seperti yang disebut dalam pelajaran tadi, dia kata mengikut apa? Mengikut mustasna minhu. So, nak ikut mustasna minhu, kena tahu apa hukum mustasna minhu dalam ayat. Ini ada fi'il, ini adalah fa'il. Fa'il marfu'. Jadi bila di sini marfu', yang di sini pun dibaca dengan marfu' juga. Sebab itulah dibaca dalam ayat ni illa muhandisatun. Ya, jadi ada dua pilihan, nak baca illa muhandisatun boleh, illa muhandisatan pun boleh. Baik, itu adalah untuk at-tadrib ar-rabi'. Illa ada. Al-jumlatul khamisah lam yahdur an-nadwata illa sa'idun. Ataupun boleh disambung dua ni, kita baca lam yahdurin nadwata illa sa'idun. Okay. Agak-agak ni apa? Manfi ke musbat? Manfi ataupun musbat? Manfi. Kalau manfi tadi, kita kata yang saya dah sebut tadi, ada perkataan apa? Yang kita kata ayat manfi tadi. Saya sebut dua perkataan. Perkataan yang pertama, dalam pelajaran kita, perkataan ma kan? Ma'lah. Ma. Dan kemudian saya disebutkan perkataan yang kedua iaitu la. Ma tidak, la tidak. Dalam ayat yang kelima ni ada tak makna manfi? Makna yang kita nak kata nafi, nak kata tidak? Lam. Lam. Ya, lam tu maknanya tidak. Jadi lam itu kan adalah sebenarnya nafi juga. Sebab dia menafikan, dia kata tidak. Jadi boleh juga masukkan dalam kumpulan manfi tadi. Artinya ada lam. Bila ada lam, dia nak menafikan dengan nak kata tidak. Jadi apa-apa perkataan yang ada makna tidak, maka ayat itu dipanggil sebagai manfi. Ya. So kita kata lam, di sini lam. Lam yahdur, tak hadir. Tidak hadir ke nadwah. Nadwah tu macam simposium lah. Simposium persidangan tu boleh dipanggil nadwah. Tidak hadir ke nadwah itu melainkan Said. Said ni nama dia, bukan Said gembira yang kita baca itu kan. Said ni nama orang tu Said. Jadi ayat tu kita dah identify ni manfi. Baik. Bila manfi, hukum dia adalah yang kedua ataupun yang ketiga. So nak tahu yang mana satu? Check. Mana mustasna, mana dia mustasna minhu? Mana mustasna dia? Sa'id. Sa'id lah. Mustasna adalah pastilah itulah mustasna. Mana mustasna minhu? Sa'id itu dikecualikan daripada siapa? Nadwah. Kalau kita kata Sa'id dikecuali pada nadwah, makna dia apa? Tidak hadir nadwah melainkan Sa'id. Nadwah tak hadir, Sa'id yang hadir. Sa'id digantikan. Boleh tak makna dia nadwah tu hadir? Tak. Yahduru dah. Yang itu fi'il dia. Ada tak pelaku dia kan? Huwa. Huwa tu betul, tapi siapa huwa? Tahu tak siapa? Tak tahu. Tak tahu. Artinya tidak ada. Walaupun makna dia kita
fahamlah huwa, betul betul huwa. Tetapi siapa huwa tu maksudnya tak lengkap kan, so dia tak sebut lah tu. Dan keduanya mustasna minhu ni Sa'id tu dikecualikan daripada siapa? Siapa orang-orang lain yang tak datang ni, tak ada sebut kan. Kalau tadi muhallifah dikecualikan daripada ni. Tapi di sini tak disebut, maka bila tidak disebut mustasna minhu tak ada. Ini sama seperti yang nombor berapa tadi? Nombor 3 kan? Nombor 3. 3 betul. So mustasna minhu tidak ada. Jadi di sini yang ada hanyalah mustasna Sa'id. Sa'id tadi yang ada. Di mana mustasna minhu tidak ada. Jadi apabila mustasna minhu tidak disebut di dalam ayat dan ayat itu adalah jumlah manfiyah, hukum yang keberapa nak pakai? Dia manfi, hukum dia menggunakan hukum yang ketiga. Jadi bila hukum yang ketiga, dia kata ini mengikut kedudukan dalam ayat. So nak tahu kedudukan di dalam ayat, apa nak buat? Apa yang kita lakukan tadi? Buang. Illa. Kita buang nafi dia dan kita buang illa dia. Inilah sebenarnya mana ayat. So apa mana ayat dia? Yahduru an-nadwata Sa'idun. Telah ataupun hadir ke nadwah. Siapa yang hadir ke nadwah? Sa'id. Sa'id tu yang hadir ke nadwah. Okey, jadi kita nak tahu apa hukum kalimah Sa'id. Fi'il dia ada, yahdur. Mana fa'il dia sekarang? Siapa yang hadir tadi? Sa'id. Sa'id. Sa'id tu ni yang hadir ni lah sebagai ayat. Fa'il kan maksud orang yang hadir, Sa'id hadir. Fa'il ataupun maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau Fa'il. ni fa'il dia ni. Jadi ni ayat ni terbalik, bukan terbalik. Artinya dia tidak mengikut struktur yang biasa kita jumpa. Selalunya fi'il, kemudian fa'il, barulah maf'ul bih kan, seperti nombor 3. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tetapi dalam bahasa Arab ni tak ada masalah sebenarnya. Fi'il dan fa'il ni boleh diterbalikkan. Kita boleh kata ma qara'a qasidatan illa Muhammadun. Boleh. Dengan syarat baris tu kena betul. Dengan syarat baris ni dibaca betul. Kalau dia ni fa'il, tak kiralah di mana dia berada, di depan ke, di tengah ke, di hujung ke. Seandainya dia ni fa'il, mesti dibaca dengan marfu'. Sebab itulah di sini kita baca marfu'. Tidak hadir. Hadir ke nadwa. Hadir Sa'id ke nadwa. Ini adalah maf'ulun bih dia. Walaupun dia maf'ulun bih, dia boleh berada di depan, tak ada masalah. Tapi mesti baris yang betul. Jadi kita dah identify Sa'id adalah fa'il, sebab itulah dibaca dengan Sa'idun. Jadi bila ayat itu diletakkan semula lam dan illa, lam yahdur an-nadwata illa Sa'idun. Boleh. Okay, itu adalah latihan yang pertama. Jadi latihan yang pertama ni walaupun ada, sebenarnya dia cuma kita nak identify di mana ada istisna, di mana mustasna, di mana mustasna minhu, tapi sebenarnya dia membantu kita untuk mengenal hukum yang mana nak gunakan tadi. Okey. Baik, jadi rasa cukup untuk hari ini. InsyaAllah gadan nahnu nastamir fi at-tadrib. Tadrib ba dan juga tadrib jim. Besok presentation ya. Betul, besok presentation. So hari Khamis lah ya. So hari Khamis boleh cuba ni dulu. Berikan saya akmil, saya bacakan sekejap. Akmilil faragh bi kalimah munasibah. Lengkapkan kalimah munasibah. Tapi dalam ni semua ada illa. Jadi kita nak dapatkan apa? Mustasna ke mustasna minhu? Ni mustasna lah ya. So mustasna minhu dia di sini ada. Di sini ada ke tak? Tengoklah balik. Jadi kalau tak ada dan bariskan sekali. Apakah baris yang betul mengikut pelajaran kita tadi? So cuba ni. Ba. Dan yang kedua, ij'alil kalima al-atiyah mustasna. Kataan ini jadikan dia sebagai mustasna. Pun sama. Ada ayat, ada illa, letak dia di belakang. So terpulang pada kita nak buat ayat manfi boleh. Ayat musbat boleh. Ada mustasna minhu ataupun tidak ada, boleh. Terpulang. Tapi yang paling penting kita tahulah di hujung ni apa baris yang betul ya. Okey, fa hadza huwa darsuna al-yaum. Syukran jazilan wa insyaallah naltaqi fi yaumi gadan insyaallah. Naltaqi gadan. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah wa surah al-asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Naam, wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih.